Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masa Sliza binti Haji Abu Suaid akan membuat persembahan tentang topik EDUP 2132 tugasan 2 persembahan tentang hak asasi manusia. Pada topik ini, isu yang akan dibentangkan atau akan diceritakan adalah mengenai hak asasi manusia, hak asasi kanak-kanak, hak asasi wanita dan juga hak asasi orang kurang upaya atau kita panggil OKU. Kemudian saya akan menjelaskan juga isu-isu semasa tentang tiga teras ini, iaitu hak asasi kanak-kanak, hak asasi wanita dan hak asasi OKU dan langkah untuk mengatasi isu tersebut. Pengenalan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak boleh dipisahkan dan kebebasan yang layak bagi setiap insani sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut menjamin maruah dan harga diri insan manusia serta menggalakkan kebaikan insani untuk keharmonian sejagat. Asas bagi setiap hak asasi manusia ialah kefahaman bahawa setiap insan manusia ini mempunyai maruah dan harga diri yang harus dijaga. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mendokumentkan hak-hak asasi manusia yang patut atau yang perlu dimiliki oleh setiap insan manusia di dalam Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat UDHR untuk memastikan maruah dan harga diri manusia adalah dihormati dan dilindungi untuk keharmonian sejagat. Setiap manusia dalam dunia ini mempunyai 9 hak asasi, iaitu yang pertama, hak asasi kebebasan diri, hak asasi berkenaan dengan pelajaran, hak asasi bebas dari menjadi abdi, hak asasi kebebasan bergerak, hak asasi sama rata, hak asasi terhadap harta, hak asasi terhadap kebebasan bercakap dan berhimpun, hak asasi berkenaan pelindungan dari undang-undang jenayah dan akhirnya hak asasi tentang kebebasan beragama. Hak asasi manusia ialah keperluan asas untuk kesejahteraan seseorang dalam kehidupan. Ia wujud sejak dari manusia diciptakan lagi. Hak asasi manusia yang dikehendaki merupakan hak keperluan asas dan kehendak seseorang individu. Justeru, pendidikan juga merupakan keperluan dalam kehidupan manusia. Oleh itu, setiap individu perlukan pendidikan untuk perkembangan dalam kehidupan. Dengan ini, untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak untuk setiap manusia. Selain itu juga, setiap manusia memerlukan hak perlindungan dan keselamatan untuk semua. Seterusnya, hak asasi manusia ialah hak yang wajib diterima dengan sama rata oleh seluruh manusia. Contohnya, hak memberi pendapat, hak mendapat pendidikan yang sempurna dan berkualiti, hak menganut agama atau hak kepercayaan dan lain-lain yang berkaitan. Hak-hak asasi manusia juga telah diwartakan dalam Perlembagaan Persekutuan Bahagian 2 yang merangkumi 9 jenis kebebasan. Manakala melalui Konvensyen Hak Asasi Manusia terdapat 9 teras hak asasi manusia yang telah dibincangkan sebelum ini. Namun di Malaysia hanya menerima 3 teras, iaitu hak asasi wanita, hak asasi kanak-kanak, hak asasi orang kurang upaya OKU. 3 teras utama ini adalah untuk melindungi dan menjaga hak-hak asasi bagi golongan tersebut. Hak asasi manusia untuk mendapat pendidikan. Umumnya, setiap manusia perlu mendapatkan pendidikan yang sempurna untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan mengalami kemajuan dalam diri. Hal ini kerana dalam Akta Pendidikan 1996, Akta 550 yang memperuntukkan perkara-perkara berkaitan pendidikan, ada menekankan bahawasanya ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsa. Justeru di Malaysia difokuskan tujuan pendidikan ialah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat
global kesan daripada perkembangan pesat sains dan teknologi maklumat. Oleh yang demikian, menjadi satu misi penting untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dan berkualiti bagi memperkembangkan lagi potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi negara Malaysia. Teras yang pertama, hak asasi kanak-kanak. Konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC. Konvensyen ini telah dibentangkan dalam Perhimpunan Agung Bangsa Bersatu PBB yang ke-44 pada 20 November 1989. Konvensyen ini diterima pakai dan berkuat kuasa pelaksanaannya pada 2 September 1990. Konvensyen mengenai hak kanak-kanak ini adalah bertujuan untuk melindungi kesejahteraan kanak-kanak. Ia merupakan satu dokumen memberi perlindungan kepada kanak-kanak dari 4 aspek iaitu pengabaian, penderaan, eksploitasi, jaminan kanak-kanak mendapatkan haknya. Konvensyen mengenai hak kanak-kanak ini, CRC ini telah menggariskan beberapa hak kanak-kanak ini yang perlu dijaga. Antaranya ialah yang pertama, hak untuk memperolehi kewarganegaraan. Yang kedua, hak mempunyai keluarga. Hak untuk hidup dalam komuniti masyarakat. Hak untuk mendapat makanan yang mencukupi. Hak untuk bermain dan beribadah. Hak untuk mendapat pendidikan. Dan hak untuk dilindungi dan seterusnya, hak untuk diberi bantuan. Konvensyen ini juga adalah mengenai hak kanak-kanak. Prinsip umum hak kanak-kanak ini ialah ada 4. Yang pertama, tiada diskriminasi di mana kita perlu menghormati dan memastikan bahawa hak yang dinyatakan dalam konvensyen kanak-kanak ini diberikan kepada setiap kanak-kanak tanpa apa jenis diskriminasi ataupun prejudis. Yang kedua, hak untuk diberi perlindungan dan hak untuk hidup, di mana perlu memastikan setiap kanak-kanak ini diberi perlindungan dan jagaan yang diperlukan serta mengiktirafkan bahawa tiap kanak-kanak ini mempunyai hak yang sedia ada untuk hidup. Dan yang ketiga, hak pendidikan dan hala tuju pendidikan setiap kanak-kanak ini. Pendidikan rendah diwajibkan dan diberi percuma kepada semua kanak-kanak ini, menggalakkan perkembangan pendidikan menengah seperti pendidikan umum dan vokasional. Dan nombor 4, menghormati pendapat kanak-kanak dan menjaga kepentingan kanak-kanak. Pelaksanaan Konvensyen mengenai hak kanak-kanak di Malaysia. Guru dan pegawai Kementerian Pendidikan sebagai ejen atau wakil kerajaan perlu memastikan hak kanak-kanak tidak dinafikan. Mengikut perkara 28, kanak-kanak mempunyai hak kepada pendidikan dan kewajipan negara untuk memastikan bahawa pendidikan utama wajib dan percuma. Perkara 29, pendidikan hendaklah mempunyai matlamat untuk mengembangkan personaliti, bakat dan kebolehan mental fizikal kanak-kanak pada tahap potensi yang paling tinggi. Artikel 23, seseorang kanak-kanak kurang upaya mempunyai hak kepada penjagaan, pendidikan dan latihan khas untuk membantu menikmati kehidupan yang sepenuhnya. Artikel 12, kanak-kanak mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat dengan bebas dan pendapat itu hendaklah diambil kira dalam perkara-perkara atau prosedur berkaitan dengan mereka. Artikel 13, kanak-kanak mempunyai hak untuk menyatakan pandangan menerima maklumat, meluahkan idea atau maklumat tanpa mengira sempadan. Kesemua ini merupakan cara pelaksanaan Konvensyen Hari Kanak-Kanak untuk menjaga hak kanak-kanak di Malaysia. Justru, hak kanak-kanak adalah yang pertama yang ingin ditekankan di sini adalah berkenaan dengan pendidikan formal wajib untuk semua kanak-kanak. Malaysia telah meratifikasikan Konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC pada 17 Februari 1995. Dalam CRC ini menggariskan mengenai hak pendidikan untuk kanak-kanak. Oleh yang demikian, kewajipan dan tanggungjawab memberikan pendidikan formal ini ialah kepada ibu bapa, penjaga kanak-kanak yang perlu mempertahankan hak kanak-kanak ini
termasuklah memberi pendidikan formal kepada kanak-kanak ini. Pendidikan formal ini adalah di sekolah merupakan salah satu cara untuk menunaikan hak kanak-kanak ini, di mana ibu bapa penjaga ini perlu menghantar setiap kanak-kanak ini untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah. Pendidikan di sekolah ini tidak hanya menumpukan perkembangan kepada akademik semata-mata, tetapi turut mencangkupi pembangunan aspek lain yang lebih luas, iaitu kemahiran insaniah seperti personaliti, bakat serta keupayaan mental dan juga fizikal. Justru pada tahun 2002, pindaan kepada Akta Pendidikan 1996, Akta 550 telah mewajibkan pendidikan sekolah rendah untuk semua kanak-kanak di Malaysia untuk menjaga hak kanak-kanak untuk mendapatkan pendidikan formal yang sempurna dan juga berkualiti. Isu mengenai hak kanak-kanak dalam dasar pendidikan kebangsaan dipikir yang termaktub pada tahun 1957 juga adalah berlandaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang jelas menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh. Usaha ini tentulah melahirkan masyarakat yang berilmu, bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri serta sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Melalui akta ini juga telah mengkaitkan aspirasi ibu bapa iaitu kerajaan juga perlu menyediakan sistem pengajaran dan pembelajaran yang cekap. Hal ini juga perlu mengambil kira prinsip am bahawa murid perlu dididik mengikut hasrat ibu bapa masing-masing. Namun tidaklah bermaksud ibu bapa boleh sewenang-wenangnya memberhentikan persekolahan kanak-kanak. Justru kerajaan telah menyediakan pendidikan wajib dan percuma kepada semua kanak-kanak di Malaysia berdasarkan kepada Pelan Pembangunan Malaysia 2013 dan 2020. Dalam pelan ini, setiap ibu bapa maupun penjaga perlu memberi hak kepada kanak-kanak untuk mendapat pendidikan formal di sekolah walaupun mereka tidak mampu ke sekolah. Hal ini kerana kesemua pendidikan ini secara percuma yang telah disediakan oleh kerajaan. Bantuan dalam pelbagai bentuk untuk membantu bagi ibu bapa maupun penjaga yang mempunyai masalah kewangan maupun jumlah anak yang ramai. Antara bantuan yang dilaksanakan dalam pelan ini ialah menyediakan rancangan makanan tambahan kepada kanak-kanak ini ketika waktu rehat di sekolah, beasiswa kecil persekutuan dan bantuan awal persekolahan. Bantuan ini juga diberikan dalam pelbagai bentuk bantuan seperti makanan, sukan, pendidikan khas, beasiswa dan allowance perjalanan dan pengangkutan, kelas tambahan dan juga voucher buku. Hal ini menunjukkan keseriusan pihak kerajaan untuk memberikan hak pendidikan formal kepada semua kanak-kanak seperti termaktub dalam perkara 28 dalam Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Maka dan ini adalah wajib untuk kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun untuk mendapatkan pendidikan, termasuklah kanak-kanak yang kurang upaya, kanak-kanak miskin, kanak-kanak orang asli. Isu hak asasi kanak-kanak dalam pendidikan. Isu ini adalah berkaitan dengan pembelajaran atas talian disebabkan oleh pandemik COVID-19. Pada tahun 2020, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pembelajaran atas talian sebagai langkah alternatif untuk mengurangi pandemik COVID-19 yang tidak boleh dilaksanakan pembelajaran secara bersemuka di sekolah. Pembelajaran atas talian ini dijalankan untuk menggantikan pembelajaran formal di sekolah disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Hal ini menunjukkan walaupun apa jua keadaan yang berlaku, hak kanak-kanak iaitu hak untuk mendapat pendidikan adalah wajib kepada semua. Namun ada beberapa isu yang timbul berkaitan pembelajaran atas talian ini di mana isu berkaitan tahap keberkesanan pembelajaran, tiada kemudahan peranti dan juga kemahiran guru-guru dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Cara mengatasi cabaran pembelajaran atas talian ini adalah di mana semua pihak sama ada guru, pelajar maupun ibu bapa mestilah bekerjasama dalam mengatasi setiap masalah yang wujud
agar pembelajaran atas talian ini menjadi satu kaedah yang berkesan dalam menyampaikan ilmu tanpa menyebabkan sesiapa pun ketinggalan dalam pelajaran. Oleh itu, peranan guru untuk menyampaikan ilmu kepada murid walaupun terdapat kekangan disebabkan pandemik COVID-19 ini, maka guru telah berusaha dengan menyediakan kaedah kedua iaitu kaedah luar talian di mana pemberian modul secara bergilir di sekolah bagi pelajar yang tidak mampu melaksanakan pembelajaran secara atas talian. Guru juga mengikuti kursus teknologi maklumat dan komunikasi untuk memahirkan diri menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meet dan aplikasi kuis secara atas talian seperti Booklet, Kahoot dan Quizizz untuk memahirkan dalam mengendalikan pembelajaran atas talian ini serta untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan berkesan kepada pelajar walaupun pembelajaran dilakukan secara atas talian. Hal ini menunjukkan bahawasanya guru mengaplikasikan etika profesion perguruan dengan memberikan ilmu kepada anak bangsa walaupun dengan pelbagai cara sekalipun mempunyai kekangan atau masalah, yang penting pembelajaran itu diutamakan untuk kanak-kanak. Cara mengatasi cabaran pembelajaran atas talian ini, pihak kerajaan juga di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melaksanakan pengenalan kepada TV e-didik di saluran 7 televisyen untuk menunjukkan komited bahawasanya semua pelajar perlu mengikuti pembelajaran dan perlu menerima hak pendidikan untuk semua. Selain itu juga pihak kerajaan bekerjasama dengan badan bukan kerajaan seperti Celcom, Maxis untuk memberikan talian internet percuma untuk semua dan pemberian tab dan komputer riba kepada golongan yang kurang berkemampuan dan jumlah anak yang ramai. Kesemua ini menunjukkan komitmen pelbagai pihak untuk memberikan pendidikan formal untuk semua, terutamanya kanak-kanak. Teras yang kedua yang akan dibincangkan pula adalah tentang hak asasi wanita. Wanita mempunyai hak untuk dilindungi, diiktiraf sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. Hak-hak wanita di Malaysia juga tidak boleh diketepikan atau dipinggirkan. Antara hak-hak wanita di Malaysia adalah hak untuk mendapat peluang pekerjaan, hak dalam bidang ekonomi, hak dalam pemilikan harta, hak untuk bersuara, hak-hak kebebasan wanita dalam berpolitik, hak dalam bidang kehakiman, hak dalam bidang pendidikan dan juga wujudnya juga dasar wanita negara. Kesemua ini harus dijaga untuk menjaga kepentingan hak asasi wanita di Malaysia. Dasar wanita negara. Dasar wanita negara diperkenalkan pada tahun 1989 yang mengiktiraf hak-hak wanita. Dasar ini bertujuan untuk memberi panduan dan hala tuju dalam segala usaha, perancangan dan pelaksanaan program pembangunan negara agar kepentingan penyataan wanita tidak terapai. Mendukung cita-cita negara dan juga perlembagaan Malaysia bagi menjamin kedaulatan, kemakmuran, keadilan, kebebasan dan hak asasi wanita di negara ini, maka wujudnya dasar wanita negara ini. Hak asasi wanita dalam pendidikan. Di Malaysia, populasi wanita berdasarkan laporan perangkaan Malaysia pada tahun 2021 adalah sekitar 15.92 juta orang, iaitu kurang 0.91 juta orang berbanding kaum lelaki yang berjumlah 16.83 juta orang. Oleh itu, peluang pendidikan diberikan kepada semua rakyat maupun lelaki ataupun wanita. Hal ini supaya dapat mengembangkan potensi individu dan berpeluang menyumbang peranan sebagai rakyat yang produktif. Pemikiran bercorak kejantinaan dan persepsi yang stereotip kepada kebolehan wanita harus dihakis, terutamanya dalam hak mendapat pendidikan. Hal ini kerana sekiranya fahaman ini tidak dibasmi dari mula, maka akan wujud sistem patriarki yang meletakkan kuasa wanita ini di bawah, di mana wanita tidak boleh maju ke hadapan.
So harus dihapuskan segala persepsi dan tanggapan ini. Hak asasi wanita dalam pendidikan. Hak wanita adalah hak asasi manusia. Hak wanita harus juga diberi tumpuan oleh semua pihak kerana mereka ini merupakan manusia juga di dunia ini. Dunia hari ini menyaksikan wanita yang telah berjaya membuktikan tahap kebijaksanaan mereka disebabkan oleh peluang pendidikan yang terbuka kepada mereka. Sejak dari pendidikan awal lagi, kanak-kanak perempuan perlu menerima pendidikan formal di sekolah dan secara automatiknya kadar celik huruf untuk pelajar perempuan ini meningkat. Maka kita dapat lihat ramai golongan wanita ini mampu melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi di universiti-universiti. Sekiranya hak mereka tidak didiskriminasi dan mereka tidak perlu berkahwin pada usia yang tidak sepatutnya, iaitu kahwin di bawah umur sekiranya mereka diberi pendidikan formal. Kadar pelibatan wanita di institusi pengajian tinggi mendorong peningkatan ekonomi di Malaysia. Pada tahun 2010, jumlah wanita yang mendaftar di institusi pengajian tinggi adalah seramai 357,087 orang, mewakili 61% daripada jumlah mahasiswa yang mendaftar di institusi awam serta hampir 53% daripada 527,432 mahasiswa yang mendaftar di institusi swasta. Hasil kajian mengenai ketidakseimbangan jantina dijalankan oleh Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD mendedahkan bahawa peningkatan pendidikan wanita telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara yang lebih tinggi, iaitu sekitar 50% di negara-negara OECD iaitu negara-negara membangun sejak 50 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahawasanya golongan wanita juga memberi sumbangan kepada negara. Kejayaan hasil pemerkasaan wanita dalam kesaksamaan ekosistem pendidikan tinggi Malaysia juga merupakan salah satu pendorong terhadap peningkatan ekonomi Malaysia. Hal ini kerana kita dapat lihat di institusi pengajian tinggi awam, 56.5% daripada ahli akademiknya adalah wanita. Begitu juga dalam profesional perguruan di mana golongan wanita telah menguasai kedudukan profesional perguruan ini berbanding lelaki. Hal ini kerana pelaksanaan pendidikan untuk semua telah membuka ruang dan memberi peluang kepada golongan wanita untuk terus maju dalam aspek akademik dan juga seterusnya pembentukan kerjaya. Isu berkaitan hak asasi wanita ialah wujud diskriminasi gender dalam pekerjaan. Wujud diskriminasi gender dalam sektor awam dan swasta. Hal ini berdasarkan laporan berita Ashraf Awani dan berita Utusan Borneo yang menyatakan bahawa 54.7% penyertaan wanita dalam sektor pekerjaan berbanding 80.7% lelaki pada tahun 2019. Diskriminasi ini akan membawa kepada sistem patriarki yang memang wujud dalam semua institusi dalam masyarakat. Dia wujud dalam berbagai bentuk tanpa mengira kelas, kebudayaan, kasta atau kumpulan etnik. Diskriminasi ini juga berlaku disebabkan pandangan stereotip terhadap peranan wanita, iaitu hanya perlu menjadi suri rumah sahaja yang membolehkan patriarki ini berterusan di mana pandangan terhadap wanita ini diletakkan di bawah. Justru semua bentuk diskriminasi terhadap wanita dari aspek pendidikan dan kerjaya perlu dibasmi atau perlu dihapuskan untuk memberikan peluang kepada wanita ini untuk kehidupan yang bermaruah dan menjamin hak mereka. Di sekolah pula, guru perlu memberi layanan yang adil terhadap pelajar perempuan dan lelaki serta tidak meminggirkan pelajar perempuan dalam menjalankan kemahiran-kemahiran amali untuk mengelakkan diskriminasi ini berlaku di peringkat sekolah lagi. Cara mengatasi masalah diskriminasi gender ini ialah dengan wujudnya dasar wanita negara. Malaysia telah mengiktiraf konvensyen mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita cedera pada tahun 2010. Justru kerajaan juga menjalankan dasar wanita negara yang memberi penekanan kepada merealisasikan aspirasi kerajaan dalam membangunkan modal insan yang berdaya saing dan mempunyai ketahanan diri dengan melahirkan wanita yang berilmu dan wawasan, mempunyai daya kreativiti dan inovasi serta menghayati nilai-nilai murni. Dasar ini bermaksud untuk memberi panduan dan hala tuju dalam usaha perancangan dan pelaksanaan terhadap pembangunan wanita
atas kesedaran bahawasanya kaum wanita ini juga merupakan separuh daripada penduduk negara yang gigih menyumbang kepada pembangunan negara. Cara mengatasi masalah diskriminasi gender ini ialah dengan wujudnya dasar wanita negara. Dasar ini dilengkapi dengan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita (PTPW) bagi memperincikan tindakan yang perlu diambil oleh agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO, sektor swasta dan masyarakat sivil untuk mencapai objektif dan matlamat dasar wanita negara. PTPW mengandungi strategi yang meliputi 13 sektor iaitu ekonomi, kemiskinan, undang-undang, keganasan terhadap wanita, kesihatan, pendidikan, latihan, sains dan teknologi, pembuat keputusan, mekanisme, jentera dan institusi pembangunan wanita, media, alam sekitar, sukan dan kebudayaan, kesenian serta warisan. Hal ini untuk menjaga hak wanita dan juga untuk sebagai plan tindakan pembangunan wanita di Malaysia. Dalam sektor pendidikan, dasar ini memperluaskan peluang pendidikan wanita mengikuti latihan kemahiran dan vokasional untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam semua bidang. Guru perlu memberi galakan dan motivasi kepada pelajar perempuan untuk mencuburi bidang kemahiran untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan kejayaan mereka pada suatu hari nanti. Wanita juga diberi peluang untuk mencuburi bidang sains dan teknologi setelah latihan kerjaya yang sama dengan kaum lelaki. Pandan sekolah dan guru memberi galakan terhadap subjek sains dan teknologi maklumat komunikasi untuk memperkasakan lagi golongan perempuan ini atau wanita ini dalam bidang ini pada masa akan datang. Teras yang ketiga adalah berkaitan dengan hak asasi OKU, orang kurang upaya. Orang kurang upaya merupakan golongan istimewa dalam masyarakat yang sama seperti golongan yang lain iaitu mampu menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan negara sekiranya diberikan peluang yang sama rata. Definisi OKU ini ialah seseorang yang mempunyai kekurangan jangka masa panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau diri yang berinteraksi dengan pelbagai halangan yang boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Hak-hak OKU ialah mengikut Akta OKU 2008 mengiktirafkan hak-hak OKU supaya menikmati faedah seperti pendidikan, pengangkutan awam, pekerjaan dan juga penjagaan kesihatan. Okey, perkara yang ingin dibincangkan pada kali ini adalah tentang hak asasi OKU dalam pendidikan. Yang pertama, program pendidikan khas merupakan sebuah sekolah yang mempunyai sistem pembelajaran yang berbeza dan unik berbanding sekolah harian biasa. Terbuka kepada peringkat rendah, menengah dan vokasional. Yang kedua, golongan OKU ini juga dalam aspek pendidikan telah diberi allowance RM1,500 sebulan buat pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Hak ini mungkin kurang diambil peduli oleh masyarakat tetapi peluang tersebut wujud bagi memberikan semangat dan juga dorongan kepada golongan OKU untuk merasai pengalaman yang sama seperti orang lain untuk ke sekolah. Yang ketiga pula adalah berkaitan dengan pembiayaan pengajian tinggi di mana kerajaan memberi bantuan kewangan buat golongan OKU ini untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi sama ada di institusi pengajian tinggi awam, institusi pengajian tinggi swasta, di politeknik dan kolej komuniti. Tempoh pembiayaan adalah seperti berikut: SPM 2 tahun, diploma 3 tahun, ijazah sarjana muda 4 tahun, sarjana 2 tahun dan PhD 4 tahun. Dan yang keempat berkenaan dengan skim pengecualian yuran pengajian di mana Universiti Terbuka Malaysia OUM melancarkan skim pengecualian sebanyak 75% bagi golongan OKU dan warga emas yang ingin mengikuti pembelajaran di situ. Hal ini untuk memberi peluang kepada golongan-golongan OKU ini untuk mendapat pendidikan di peringkat yang lebih tinggi. Hak asasi OKU, Akta OKU 2008 yang menjaga hak asasi orang kurang upaya ini. Akta Orang Kurang Upaya 2008 diperkenalkan berasaskan kepada konsep hak asasi manusia
untuk memastikan hak orang kurang upaya seperti masalah fizikal, penglihatan, pendengaran, percakapan dan masalah pembelajaran turut sama mempunyai hak seperti mana orang normal. Akta ini turut memberikan peluang kualiti kehidupan yang lebih baik dengan menyediakan kemudahan akses kepada pelbagai perkara, antaranya pekerjaan dan pendidikan. Akta OKU 28 secara umumnya memberikan peluang yang baik untuk mempromosikan hak golongan OKU ini. Walau bagaimanapun, akta ini tidak terlepas daripada kritikan kerana ketiadaan peruntukan penalti sekiranya berlaku tindakan guaman dan kecuaian kepada pihak berkuasa. Dari aspek pendidikan, OKU tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum atas tidak keupayaan. Dan kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan dari pendidikan prasekolah, rendah, menengah dan tinggi, termasuklah latihan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Kerajaan dan institusi pendidikan dalam menyediakan material sokongan pengajaran seperti bahasa isyarat untuk memudahkan golongan OKU ini untuk mendapat pembelajaran yang sempurna dan formal. Dari aspek pekerjaan, OKU hendaklah mempunyai hak untuk mendapat pekerjaan dengan peluang yang sama. Majikan hendaklah melindungi hak OKU dengan memberikan kesetaraan dengan orang upaya, termasuklah peluang yang sama dan pembayaran gaji untuk kerja yang sama nilai dengan orang yang biasa. Keadaan kerja yang selamat dan sihat daripada gangguan dan memulihkan ketidakpuasan hati. Terdapat 3 prinsip utama peningkatan hak asasi manusia yang penting dilaksanakan kerana mampu mengurangkan persepsi negatif dan diskriminasi masyarakat terhadap golongan OKU ini, membantu melindungi dan mempertahankan hak asasi manusia golongan OKU ini supaya tidak dipinggirkan terhadap pembangunan negara. Seterusnya, usaha untuk meningkatkan hak asasi OKU. Yang pertama dari aspek maruah. Konsep maruah di mana perlu menghormati integriti fizikal OKU yang berbeza antara satu sama lain. Tidak boleh memandang rendah kepada golongan ini. Individu OKU hendaklah dilayan mengikut trait personaliti mereka. Membenarkan serta OKU membuat keputusan dan diberi layanan yang sewajarnya oleh anggota masyarakat. Yang kedua, kesamaan, di mana konsep kesamaan berkait rapat dengan prinsip keadilan dan juga prinsip tak berdiskriminasi terhadap golongan OKU ini. Yang ketiga, inklusif, di mana konsep inklusif menekankan setiap manusia ini mempunyai peranan dan tanggungjawab tanpa mengambil kira keadaan ataupun kekurangan. Isu pendidikan berkaitan hak asasi OKU. Diskriminasi terhadap pelajar OKU. Sikap seseorang guru di aliran perdana tidak dapat menerima murid-murid berkeperluan khas ini dalam kelas mereka. Hal ini kerana persepsi dan tanggapan segelintir individu bahawasanya golongan murid berkeperluan khas ini sukar untuk dididik dan menerima arahan. Oleh demikian, untuk cara mengatasi kekangan ini, maka pihak guru perlu berkolaborasi dengan guru pendidikan khas untuk mendapatkan maklumat berkenaan murid khas ini. Ataupun guru aliran perdana ini mempelajari ilmu pendidikan khas sebagai salah satu ilmu tambahan atau ikhtisas tambahan untuk mempelajari pendekatan maupun kaedah yang sesuai untuk memudahkan pembelajaran murid khas ini di aliran perdana. Cara ini untuk memberikan persiapan awal kepada guru aliran perdana ini untuk menarik perhatian dan fokus murid berpendidikan khas ini yang memerlukan perhatian yang khusus untuk mereka supaya mereka tidak keciciran dalam pelajaran. Hal ini kerana pelajar-pelajar OKU ini juga mempunyai kelebihan yang tersendiri dan mampu mencapai kejayaan seperti pelajar lain. Seperti contoh pelajar Muhammad Izzat Ismir yang berjaya meraih diploma kejuruteraan elektronik dan komunikasi walaupun mempunyai kecacatan tulang belakang. Di sini kita dapat lihat kejayaan pelajar OKU kerana pendidikan untuk semua membawa kejayaan kepada pelajar OKU. Di berita-berita akhbar di Malaysia terdapatnya kejayaan pelajar OKU yang diraih secara bersama. Di sini kita dapat lihat hak asasi manusia bagi golongan OKU ini tidak dipinggirkan. Diberi
samaan yang sama rata dengan golongan orang upaya. Kesimpulan, tuntasnya setiap manusia perlu menjaga hak manusia lain untuk kesejahteraan bersama. Oleh itu, jelaslah setiap manusia yang mempunyai hak-hak mereka sendiri tanpa mengira kepelbagaian sosio budaya dan perbezaan dari segi jantina, usia, pangkat serta keadaan fizikal. Maka hak-hak tersebut perlulah diperjuangkan untuk membangunkan diri agar masyarakat yang produktif dan berdaya saing secara positif dapat diwujudkan. Oleh demikian, isu hak asasi manusia, kanak-kanak, wanita dan OKU yang wujud telah diatasi sebaik mungkin dengan wujudnya pelbagai langkah yang proaktif yang dibuat oleh pihak kerajaan dan badan berkanun bekerjasama untuk mengatasi segala isu yang berkaitan bagi memberi layanan yang adil untuk semua bagi menepati hak asasi setiap teras tersebut demi keharmonian, kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Tugasan 2 ini interdisiplinari dengan tugasan ADUP 2112, Teknologi dan Media Pengajaran. Maka tugasan 2 ini dimuat naik secara digital di Google Sites. Dan ini adalah merupakan link Google Sites. So, kita boleh tengok dekat sini adanya tugasan hak asasi manusia ini di Google Sites saya. Di sini juga kita dapat lihat tugasan hak asasi manusia ini dalam Google Site, itu hak asasi manusia, hak asasi kanak-kanak, hak asasi wanita dan hak asasi OKU. Di sini juga ada disertakan hak asasi iaitu 9 teras dalam Konvensyen Hak Asasi Manusia. Terdapat 5 rujukan yang digunakan dalam persembahan hak asasi manusia ini. Boleh lihat dekat sini Ahmad Khairul Syafizan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Wanita dan Pembangunan, Pusat Maklumat Setempat Pendidikan Khas dan seterusnya Kementerian Pendidikan Malaysia 2021. Dekat ini tamatlah persembahan saya dan maka terima kasih semua.